gelaran Imam Al-Mahdi menjadi sebutan dan gelaran yang sewenang-wenangnya diguna pakai oleh mereka yang berkepentingan. Mereka yang dimaksudkan ini merujuk kepada golongan sesat dan menyesatkan umat akhir zaman di sebalik kewujudan golongan yang mengaku sebagai Nabi palsu. Wujud pula Imam Al-Mahdi palsu yang dikatakan mampu menunjukkan jalan kebenaran. Pengikut-pengikutnya pula membesarkan sehingga ada yang menjadi sembahan kepada pengikutnya. Di antara individu yang pernah membuat dakwaan bahawa dia adalah Al-Mahdi ialah Ubaidullah bin Maimun Al-Qadah yang merupakan pengasas Daulah Fatimiyah. Muhammad bin Tumat membuat dakwaan jahat lagi dusta bahawa dirinya adalah Al-Mahdi Al-Muntazhar. Al-Mahdi kelompok Kaisan yang menyangka bahawa Al-Mahdi adalah Muhammad bin Al-Hanafiyah. Kewujudan individu ini secara asasnya adalah keyakinan mereka bahawa akan turunnya Imam Al-Mahdi, namun disebabkan ketaksuban, mereka dengan sendirinya melantik diri mereka sebagai Al-Mahdi akhir zaman. Imam Al-Mahdi adalah manusia yang akan muncul di akhir zaman sebagaimana hadis yang menceritakan perihal beliau. Peranan beliau adalah menguasai keseluruhan bangsa Arab sebagaimana sabda Nabi SAW yang bermaksud, dunia tidak akan berlalu pergi sehinggalah bangsa Arab akan dikuasai oleh seorang lelaki dari kalangan ahli baitku yang namanya bersamaan dengan namaku. Beliau akan turut serta memenuhi bumi dengan keadilan dan saksama selama 7 tahun. Perkara ini berdasarkan hadis baginda Nabi SAW yang bermaksud, Al-Mahdi dariku. Dahinya luas dan hidungnya mancung. Dia akan memenuhkan bumi dengan keadilan sebagaimana ia dahulunya dipenuhi dengan kezaliman dan dia akan menguasai selama 7 tahun. Al-Mahdi ialah Muhammad bin Abdillah Al-Alawi Al-Hasani dari zuriat Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib Ra. Dalam kitab Al-Tazkirah, Al-Imam Al-Qutubi menyebut bahawa kelahiran Imam Al-Mahdi adalah di negara Maghrib. Sebahagian ulama pula berkata bahawa Al-Mahdi dilahirkan di Andalus. Bagaimanapun, pendapat yang paling tepat ialah yang diriwayatkan dari Abu Nuaim dari Hamad dari Ali bin Abi Talib Ra bahawa Al-Mahdi dilahirkan di Madinah. Kemunculan Imam Al-Mahdi ini adalah petunjuk kepada sekalian manusia yang mula hanyut dan terpalit dengan kezaliman yang banyak berlaku. Salah silah keturunan Imam Al-Mahdi ini adalah berdasarkan sabda Nabi daripada Abdullah bin Mas'ud. Beliau berkata bahawa Rasulullah bersabda, maksudnya, sekiranya tidak berbaki daripada dunia itu melainkan hanya 1 hari, nescaya Allah akan memanjangkan hari tersebut sehinggalah dia mengutuskan seorang lelaki pada hari tersebut yang mana lelaki itu dari kalangan aku atau dari ahli baitku, namanya berbetulan dengan namaku dan nama bapanya berbetulan dengan nama bapaku. Dia akan memenuhi bumi dengan penuh adil dan saksama sebagaimana ia, bumi, dahulunya dipenuhi oleh kegelapan dan kezaliman. Menurut Al-Imam Ibni Kathir rahimahullah, iaitu Allah mengampunkannya dan memberi taufik kepadanya serta Allah memberi ilham dan petunjuk kepadanya sedangkan dia tidak diberikan perkara tersebut sebelumnya. Diriwayatkan daripada Tauban, beliau berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, maksudnya, apabila kalian melihat panji-panji hitam telah datang dari arah Khurasan maka datangilah ia. Kerana sesungguhnya padanya terdapat Alifah Allah Al-Mahdi. Berdasarkan perbahasan ulama, terdapat tanda yang terdapat pada Imam Al-Mahdi, antaranya, di bahagian bahu beliau terdapat tanda yang sama pada bahu Nabi. Beliau akan berkumpul bersama Nabi Isa dan Nabi Isa akan bersolat di belakangnya. Pada ketika itu, penduduk bumi akan merasa cukup pada zaman kekuasaannya dan banyaknya keberkatan dari bumi akan keluar. Keistimewaan beliau juga iaitu apabila menanam satu batang kayu di atas tanah yang kering lalu ia akan menjadi hijau dan berdaun. Al-Imam Al-Hafiz Ibni Kathir dalam kitab Al-Fitan wal Malahim berkata, aku menyangka bahawa keluarnya Al-Mahdi berlaku ketika turunnya Nabi Isa. Ini berasaskan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdul Allah. Beliau berkata, Rasulullah bersabda, maksudnya, Isa bin Maryam turun lalu berkata pemimpin mereka Al-Mahdi, marilah solat bersama kami. Lalu Isa berkata, tidak, sesungguhnya sebahagian kalian menjadi pemimpin atas sebahagian yang lain. Kemuliaan Allah kepada umat ini. Bagaimanapun, terdapat beberapa pandangan daripada ulama berkaitan kemunculan Imam Al-Mahdi. Pandangan pertama, Imam Al-Mahdi adalah seorang pemimpin soleh yang Allah Subhanahu Wa Taala utuskan untuk memenuhkan bumi dengan keadilan sebagaimana ia sudah dipenuhi dengan kezaliman. Beliau menjadi seorang mujadid, tokoh pembaharuan untuk agama ini. Ibni Khaldun menjelaskan bahawa pendapat yang masyhur di sisi umat Islam keseluruhannya kelak akan munculnya seorang lelaki dari kalangan ahli bait yang akan menguatkan agama, menzahirkan keadilan dan diikuti oleh kaum muslimin dan beliau akan menguasai ke atas kerajaan Islam. Beliau dinamakan sebagai Al-Mahdi. Sesungguhnya Isa akan datang selepasnya dan membunuh Dajjal atau Isa turun bersama-samanya Al-Mahdi lalu dia membantunya untuk membunuh Dajjal dan Nabi Isa menjadi makmum kepada Al-Mahdi semasa solatnya. Pandangan kedua, mereka yang menolak kewujudan Al-Mahdi dan menafikan kemunculannya pada akhir zaman disebabkan kelemahan dalam pemahaman terhadap hadis akhir zaman.
Justru itu, Imam Al-Mahdi adalah salah satu tanda daripada tanda kiamat besar yang akan berlaku kelak. Maka kepercayaan terhadap kewujudannya adalah sebagaimana keimanan kita terhadap hari kiamat yang akan meningkatkan ketakwaan kepada Allah.